tracking tu cuma proses. Jadi kita perlu guna kita punya tata cara ni untuk melengkapkan proses tracking kita. Okey, baik. Okey. Jadi urusan tracking kita ni terletak kepada 5 dimensi utama. Kalau kita tengok yang ni bagi kita semua ni, kalau kita ingat semula perkara barulah. Yang pertama, dimensi yang pertama tracking kita ni adalah liputan peserta tracking, iaitu semua anggota dewasa isi rumah S20. Dan yang ni kita ada template asas yang menceritakan tentang T2, sama ada semua anggota dewasa T2 tersebut kita kemas kini dan dijadikan peserta dalam kita punya tracking. So yang tu kita telah kenalkan. Saya rasa yang tu tambah nilai yang pertama. Yang kedua adalah liputan angkubah inflows daripada semua anggota dewasa kita. Yang ni dan juga liputan angkubah outflows dan juga data entry, data cleaning dan template output S20 ni berada dalam sesi tambah nilai kedua. Okey. Pada yang kelima, dimensi yang kelima tracking ni adalah penerapan program susulan dalam modus operandi tracking bagi S20. Jadi perlu kena ingatlah kelima-lima dimensi ni berulang setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu dia berulang. Dan setiap 2 minggu kita akan memperkenalkan tambah nilai baru daripada usaha-usaha tu. Jadi setiap 2 minggu kita ada tata cara untuk tambah nilai yang berikutnya. So yang ni yang sangat penting sebab kita mahu supaya Taufik kita faham masa dia buat tracking tu, itu adalah siri dialog. So tracking sebenarnya adalah siri dialog yang kita atur untuk melaksanakan program MT1, 2 dan 3. Okey. Hebat. Okey. Saya ingin memperkenalkan konsep putaran tracking S20. Sebab mungkin perkara ni belum jelas. Okey. Selaras dengan saranan pengarah urusan kita, Taufik kendalikan 2 dialog sehari, 1 pagi dan 1 petang. Dan dengan 20 sampel, 1 putaran dialog S20 mengambil masa 2 minggu. Jadi bagi periu yang ada lebih daripada 20 tu, dia kena adjust lah. Dia mungkin macam Rosaidi ada 29, you kena adjust lah macam mana nak masukkan dia sebab you punya putaran mungkin bukan 2 minggu, mungkin 2 minggu setengah. Sebab 9 tambahan itu nak fit in dalam program kita. Dan kita tak yakin yang dia boleh buat 3 atau 4 sehari untuk menjamin coverage 29 tu. Sebab mulai sekarang ni kita punya dialog tracking kita akan ambil masa yang agak panjang. So yang ni kita kena bincang dengan mereka yang ada lebih daripada 20. Okey. Ini bermakna dengan sampel 20 tu kita dapat 1 putaran dialog 20 tu dalam masa 2 minggu. Ini bermakna setiap sampel akan berdialog dengan Taufik setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu dia akan berdialog. Bukan dia pergi kutip borang saja. So dialog dia berkaitan dengan 5 dimensi yang kita sebut dalam slide awal tu. Jadi Taufik perlu lengkapkan setiap sesi dialog dalam masa 2 minggu. Sebab kalau Taufik tak lengkap sesi dialog tu, dia akan jadi backlog. Bahan backlog ni akan menjejaskan sebab minggu seterusnya kita ada tambah nilai. Kalau tambah nilai yang lepas belum siap, jadi makna kata backlog ni menjejaskan pelaksanaan program dah. Okay. So kita perlu
lengkapkan setiap sesi dialog dalam masa 2 minggu. Yang ni Priu kena pastikanlah setiap tafiq dia lengkapkan program dia, dan kalau mereka terjejas oleh COVID ke atau sebagainya, mesti ada catatan dan ada program untuk nak mengenal pasti kemaskini program tersebut. Okey. Kerana sesi dialog yang seterusnya ni akan membawa masuk program susulan yang berkaitan. So kalau ada backlog program susulan tu, kita nak bincang tambah nilai baru. Mungkin sekarang kita ada tambah nilai 3, tambah nilai 4, tambah nilai 5, tambah nilai 6. So yang ni tambah nilai ni adalah dialog, siri dialog kita yang kita perkenalkan. Jadi setiap 2 minggu Taufik akan memperkenalkan modul tambah nilai program susulan. Jadi kita akan buat sesi Zoom atau kita akan buat praktikal. Setiap 2 minggu kita akan buat tambah nilai. So kita punya cycle tu 2 minggu untuk kita nak kena pasti. Okey. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Priu, Priu harus memastikan yang setiap tafiq dia tu melengkapkan setiap putaran tracking dalam masa 2 minggu. Sebab kita ada jadual yang menunjukkan yang sekretariat dapat, ada yang ketinggalan oleh berbagai sebab. So yang kedua ni, kita tidak boleh dibiarkan ada backlog dalam putaran tracking. Tak boleh ada backlog sebab minggu putaran kedua masuk, kita ada program susulan. Kalau minggu ketiga masuk, kita tak habis lagi putaran yang sebelumnya, dia jadi dia menyejaskan program kita. Jadi backlog menggugatkan proses tambah nilai tracking. So sekretariat telah mengenal pasti Taufik dan Priu yang ada backlog dalam putaran tracking. So saya ingin mengingatkan semua agar kemaskinikan putaran tracking agar program kita dapat dilaksanakan mengikut jadual. So kita buat Cik Mat dah mula keep track siapa yang on time, in full, dan kita ada perangkaan tu sebab yang ni menjadi asas pada penilaian tahun ini dan juga pada tindakan-tindakan susulan ke atas pasukan task force kita lah. Okey. Jadi tambah nilai ketiga kita adalah mengenal pasti faktor, dimensi atau cabaran atau halangan yang mempengaruhi pulangan modal. Yang mempengaruhi pulangan modal atau menjejaskan produktiviti. Sebab kadang-kadang pulangan modal kita tu disebabkan oleh harga. So sebab itulah kita kena tengok kepada produktiviti dan juga kepada penghasilan. Misalnya kalau sawit dikeluarkan sama banyak tapi harga jatuh, pulangan modal kita akan turut terjejas. Sebab tu kita kena ukur berkaitan dengan produktiviti atau penghasilan ataupun output sub aktiviti pembayaran. So yang tu yang tambah nilai kita yang ketiga. Jika terdapat modal campuran proses yang sama dengan di atas, mana kata tambah nilai kita tu nak cari faktor yang menjejaskan atau menghalang atau yang mempengaruhi output ataupun produktiviti, perlu kita kenal pasti. So yang ni daripada tambah nilai kita yang ketiga. Okey. Hari ini kita berpeluang untuk mendapat feedback berkaitan faktor, dimensi, cabaran, halangan yang mempengaruhi pulangan modal atau menjejaskan produktiviti atau penghasilan output sub-aktiviti pembayaran daripada beberapa Priu. Okey. Kita sendiri nak dengar. Okey. Yang sini ni peratus dia punya liputan yang Prof cakap tadi. Ini berdasarkan pada di sinilah. Contohnya ini ikut Priu, berdasarkan yang Cik Mat buat ni, senarai liputan. Patah balik by Priu dulu. Ini detail ni Prof. Ini ringkasan dia. Pergi masuk ringkasan ni dulu. Kita tengok yang ni dulu. So kita tengok
perangkaan ni, boleh periu komen tak yang mana sama ada perangkaan kita ni terlari ataupun tak betul ke? Boleh setiap periu tengok dia punya teritori. Nordin ada 15 periu, sampel cuma bilangan sampel 9. So Azni, Azhar, Cik Zahari, boleh cek sama ada kita coverage tu betul ataupun tidak. Rosli Osman ni ada seorang sahabat dia, Rosli Osman. Dia ada 7 orang tahfiz. Tahfiz ni semua buat, aja seorang je yang tak buat. Jadi daripada liputan tahfiz dia semua buat lah. 7 orang daripada 7 jadi 100% lah. Okey. Cuma dari segi dia punya bilangan sampel dia, dari sepatutnya 140 tapi dapat dia hanya buat 139. Jadi dia punya persen liputan ni ada 99.29. Okey. Yang itulah ini, tapi ada alasan lah kenapa dia tak capai di sinilah. Okey. Yang nampak. Okay. How about yang yang ada, siapa yang ada 4 tahfiz saja? 4 tahfiz di siapa? Rashidah. Rashidah kot. Macam mana kualiti? Ya, semua hantar. Okey. Mazlan pun dia semua hantar. Okey. Semua okey, cuma yang banyak-banyak tu Prof dia macam ni. Mazlan pun semua capai. Okey. Cuma yang banyak-banyak ni lah Prof. Yang macam Rosli Mohsin, Syamsuddin pun hantar semua. Okey. Macam Azhar pun banyak, sebab ni pun baru kuarantin lah, baru lapor diri sebagainya. Okey. Siapa nak volunteer bagi 1-2 halangan berkaitan dengan sub aktiviti. Okey, yang penting di sini ialah kita nak pastikan yang tumpuan kita ni dalam tambah nilai kita yang keempat kot. Yang kita tambah nilai yang keempat ke Abang, yang halangan ni. Mengenal pasti halangan. Berapa ya? Dia mesti ke... Tak apalah, 3 atau 4. Okey. Okey. Saya dalam Zoom yang lepas, saya minta Priu dan Tafiq telitikan sub aktiviti. Telitikan sub aktiviti untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pulangan ataupun mempengaruhi produktiviti atau mempengaruhi penghasilan kepada dalam kita punya tracking tu. Sebab kalau kita tidak dapat input halangan, sekatan, cabaran ni, input daripada package teknikal tu terlampau luas. Kita tak tahu kalau sahabat tu bela kambing misalnya, apakah package yang macam mana yang patut kita perkenalkan dalam tambah nilai kita kepada sahabat tu. Jadi sebab kalau tengok modul yang Cik Fadil sediakan untuk ternakan saja, dia ada 99 muka surat tentang bagaimana nak bela penyelenggaraan lembu, kambing, macam-macam lah dalam kategori penternakan tu. Jadi kita nak bagi, takkan kita nak bawa 99 muka surat tu bagi tahu kat sahabat baca ni atau macam mana nak buat. Jadi nak lebih praktikal, kita nak pastikan sahabat tu telah pun mengendalikan sub aktiviti tersebut. Cuma kita nak tengok macam mana cara dia kendalikan sub aktiviti tu berbanding dengan cadangan ataupun saranan jabatan teknikal untuk sub aktiviti yang sama. Supaya kita kata, oh misalnya kambing
kambing ni untuk dia kata untuk 20 ekor ni dia kena ada space kandang berapa luas, dia bagilah berapa kaki persegi apa semua, dia juga kenalkan jenis bumbung yang nak kena ada dan bagaimana dia kata kambing tu harus dicuci dan bagai semua. So yang tu jadi bila kita buat kita dalam tambah nilai ni, kita tengok pertama sekali kita tengok dalam kita punya template tu, kita kata dia ternak kambing pinjam 10,000. Jenis kambing pun kita tak tahu. Jadi kita patah balik dalam tracking kita tanya kambing ni jenis apa? Kambing kacang ataupun kambing kampung, kambing buah. Kalau lembu tanya Fadil, dia kata 5-6 jenis lembu. Lembu yang paling common, yang paling biasa kita nampak ialah kambing lembu Kelantan, Kedah. Yang selalu kita duk nampak. Bagaimana lembu tu ada sifat-sifat dia, bagaimana nak pastikan semua tu. Jadi bila kita ada mengenal pasti sub aktiviti tu dengan detail, kita dapat tapihlah daripada input teknikal ni maklumat mana yang perlu disalurkan kepada sampel kita. Kita tak maulah bagi manual tu, sahabat baca yang ni dengan teliti. So misalnya kita kata bagus mengikut Jabatan Haiwan, seekor kambing kalau diselenggarakan dengan baik dalam masa berapa bulan akan menjadi berat badan berapa kilo. Dan sehingga sampai tempoh matang dia, nak jual dia, seekor kambing jantan boleh pergi berapa kilo, seekor kambing betina boleh beranak umur berapa dan berapa ekor boleh beranak dan berapa kali cycle beranak dia apa semua. So yang tu kita nak salurkan kepada sahabat supaya input teknikal ni akan mempengaruhi penghasilan di masa depan, mempengaruhi output dia, sebab pulangan dia tu bergantung pada harga kambing. Kalau harga kambing tu naik macam Fadil kata dipabali dengan raya ni, memang harga kambing naik, waktu lain harga kambing tu taklah begitu tinggi. So yang tu kita nak masukkan. Jadi kita punya tafik ni dia kena kenal pasti apakah halangan dan tambah nilai seterusnya ni bagaimana nak atasi halangan tu. Itu saja. Jadi PR Focus akan sediakan benda-benda yang cara nak atasi benda tu. Misalnya PR Focus mungkin tak ada kuasa untuk mempengaruhi harga. Misalnya harga sawit, kita hanya boleh berdoa lah supaya harga sawit tu naik sikit. Mungkin mahal dah, Prof. Okey, baguslah, alhamdulillah. Saya ingat dia akan naik lagi sebab sekarang perang di Ukraine tu menyebabkan European Union ni tak ada masa nak berperang dengan Malaysia tentang sawit. Mereka nak perang dengan Rusia. Jadi bila mereka berperang dengan Rusia, dia taklah berperang dengan, nak kata sawit kita ni menjejaskan penghidupan orang hutan dan sebagainya. Kita menggunakan tenaga buruh yang teruk apa semua. So yang tu yang juga akan menjejaskan harga. So yang tu kita nak kena pasti. Tapi macam sawit, kita kata kalau boleh ditingkatkan outputnya kepada full capacity. Kalau umur macam sawit, sekarang kita ada dia cuma sub aktiviti sawit. Berapa jenis sawit kita tak tahu. Umur sawit pun kita tak tahu. Berapa pokok sehektar pun kita tak tahu. Apa lagi dia buat pun kita tak tahu. Dia maintain pokok tu elok tak? Atau apa semua. So yang tu sebahagian daripada melihat site tu. Jadi makna kita sekarang Taufik kena pergi tengok kebun lah. Kebun sawit. Projek lembu dia, projek tanaman kontan dia, dia kena melawat gerai makan ke apa semua, kedai runcit, those listed dalam dia punya sub activity. So yang tu yang kita nak minta tu. Sebab lepas ni PR Focus akan sediakan bahan dan Priu dengan Taufik kena tapih lah
daripada package ni, bukan semua lah package tu kita nak perkenalkan. Kalau sahabat tu dah ada kandang tu dah luas elok, tak payahlah kita bagi tahu kat dia kandang kena besar ni, cuma mungkin bumbung saja terlampau panas ke atau apa sebagainya. Yang tu yang saya maksudkan halangan tu, supaya bila kita dah tahu faktor-faktor tu, input teknikal akan membantu atasi tu supaya kita optimalkan penghasilan. Nak optimalkan. Misalnya, seekor kambing tu, berapa berat badan kambing tu bila dah beranak. Jadi mungkin kita kena bagi tahu kat sahabat, kena ada penimbang. Untuk nak pastikan yang kita boleh timbang. Kita tak boleh buat macam orang India dekat Kuala Selangor, dia pegang, dia angkat, dia angkat-angkat, dia kata ni agak-agak ni 40 kilo lah kot. Kita tak mau macam tu, sebab selalunya Jabatan Haiwan kata kambing jenis apa, berapa umur dia, sebelum dia nak ceritakan segala-gala yang berkaitan dengan projek kambing tu lah. Itu yang saya maksudkan. Okey, ada siapa nak volunteer? Rosaidi. Tak apa, Prof. Saya volunteer lah. Prof, boleh. Okey. Sabar. Boleh saya? Boleh. Okey. Untuk dimensi kelengkapan lah. Sub kegiatan ejen jualan. Okey. Sub aktiviti apa? Ejen jualan. Okey. Internet lah maksudnya. Okey. Maksudnya yang pertama sekali kita kelengkapan sahabat tu mesti ada telefon canggih apa tu kan. Kita kena tanyalah. Lepas tu dari segi ring light untuk dia buat live tu. So dia kena ada benda tu lah. Dah. Ni, Usop. Apa dia cabaran atau halangan sekarang ni? Bukan apa yang dia kena ada. Okey. Tu cabaran dia lah tu, Prof. Dia satu telefon canggih tu nak kena ada. Tu cabaran dia. Ada. Saya tahu telefon canggih nak kena ada. Sahabat ada telefon apa lah ni? Oh, nak tahu yang tu kan? Sebab kalau kita kata, yang ni tak cukup canggih ni, barulah kita package input tu kata kena cari Samsung jenis apa semua ke. Yang tu saja kita nak tahu. Sebab dia macam Usop kata, dia perlu ada telefon canggih. Tapi yang sahabat kita ada jenis apa? Canggih dah. Kan? Okey. Jadi itu conceptual framework kita. And then tu yang pertama. Yang kedua Usop kata apa tadi? Software. Ring light yang untuk live punya tu. Lampu gelung apa lah yang bulat tu. Okey. Sekarang sahabat ada apa? Ada tak yang tu? Sahabat tak ada lah tu yang tu. Okey, yang tu Usop kena kata apa lampu ni apa semua, bila kita melawat projek sahabat tu, kita ceritalah cara dia duk buat, and then kita kata apa lagi yang perlu ada yang dia duk buat operasi sekarang. Tapi kita tak maulah kata, kita tak mau kaitkan yang package punya tu. Sebab package bila dia dah siap, package tu kita nak tengoklah untuk sahabat Usop ni, pertama telefon jenis ni. And then macam mana nak pastikan yang lampu tu whatever lagi bahan-bahan yang kita rasa kalau semua ni ada, insya-Allah penghasilannya akan meningkat. So yang tu yang kita maksudkan dengan halangan tu. Misalnya Usop bagi tahu, kata dia kena perlu telefon yang elok sikit lah, yang boleh menempati tu. So jadi sekarang kita kata aspek yang pertama yang Mbak sebut, status sub activity ada. Dia buat bisnes macam ni tapi telefon dia jenis apa? Kapasiti telefon ni tak mampu untuk nak ni. Yang tu kita nak dulu. And then kita tahu kalau tujuan ni daripada package input technical ni dia specify macam ni. Yang ada semua ni. So that's it. So kita memang kita ada 3 fasa. Tapi fasa pertama tu kita nak menilai sub activity sedia ada dan nak kena pasti sejauh manakah yang tu menghalang dia dapat mendapat
penghasilan yang tertinggi. Okey tak Pak penerangan saya macam tu? Okey bro. Yalah, macam yang kita bagi template kat pihak fokus itu, kan kita kalau kata dia buat kambing, kena tahu kedudukan sekarang, dia ada kandang apa tak ada, dia bela jenis apa, kambing, berapa berat, berapa jadi ekor, keadaan bagi makan semasa. apa. Keadaan semasa dia, bukan kita bagi cadangan baru lah. Tak lagi. Bila kita dapat apa dia punya benda yang berlaku yang ada sekarang, barulah kita compare dengan apa sepatutnya ada dengan package teknikal ni. Ya. So PR Fokus akan sediakan untuk sawit ni package dia. Jadi bagi PR Fokus, dia sediakan package seolah-olah sahabat ni tidak ada maklumat langsung. So dia kena mula dengan kualiti tanah, jenis tanah berbukit ataupun tidak, apa semua tu. Jadi dia package dia lengkap. Tapi misalnya kalau sawit, Rizda kata kalau sawit, siapa yang buat yang sawit, 1 ekar ataupun 1 hektar berapa pokok? Ada maklumat tak berapa pokok? Kalau tanah rata, Hashim buat Hashim, sawit. Saya pun buat tak? okey. 50 pokok, 1 ekar. Sama ada tanah tu berpaya ataupun tidak, berbukit ataupun tidak. Sebab yang tu kalau berbukit, dia kata ada gradient tertentu tak boleh tanam sawit. Kalau berpaya pun sawit tak berapa hidup. Ataupun macam dekat Sabak Benam Selangor tu tanah gambut, pun sawit tak boleh tahan juga. So that kind of thing lah kita nak dapat maklumat tu. Okey. Prof. Ya. Mizi. Ya. Ya, ni. Saya nak sentuh sikitlah macam tentang halangan-halangan kita tu kan. Okey. Saya nak sambung sikit yang Cuk Yusof beritahu tadi. Kadang-kadang tu benda tu kita tengok bagus, tapi kita tu kadang kita pun tak tercapai. Sebagai contoh, okey, musik zaman sekarang ni dia kata TikTok. Kan? Okey, TikTok sekarang ni, kita kalau tak ada TikTok, jangan sembang pasal berjaya kalau orang berniaga. Betul tak, Prof? Halo? Ya. Okey, kalau kita tak ada TikTok, kita jangan sembang pasal berjaya. Kalau orang berniaga lah. Jadi kalau tak ada TikTok, kita kena cerita kat mereka. Kita perlu ada TikTok apa semua. Tapi jangan ada kita pun tak ada. Kan? Macam Prof. Terang saya tanya Prof ada TikTok dah Prof? Saya tak ada TikTok. Tak ada. Okey. Jadi sebab kita saya tak perlu TikTok. Betul tak Prof? Betul. Kadang-kadang kita kata saya tak berniaga. Perlu. Tapi bagi kita rasa macam kita dah usia dah macam kita macam buang masa. Tapi benda tu memang perlu. Kan? Saya nak tanya Tomizi. Ya. Saya tanya you. Sekarang you punya sub activity apa? Macam-macam lah Prof. Ni saya bagi saya cadangan. Ni yang sub activity apa? Sebab kita kena mula dengan sub activity tu. Okeylah, contoh kata jahitan. Perkhidmatan jahitan. Okey. Kan? Walaupun jahitan kalau dulu jahitan kita buka kedai apa semua kan. Kita buka kedai, lepas tu kalau kita buat apa alamannya apa, kita buat Facebook, kita hantar gambar baju-baju kita aje. Tapi dengan situasi sekarang kita perlu ada TikTok, kita kena ada macam model apa semua, tunjuk baju dengan fashion ada bagi orang tengok. Kan? Bila orang tengok tu orang tertarik dengan desain-desain kita tu. Okey, yang tu kamu dah masuk fasa kedua. Jadi itulah kita kata kita kena apa ni? Ya. Tomizi. Ya. You dah masuk fasa 2. Pertama kali saya nak minta sahabat buat jahitan ni, you kena describe dia punya jahitan dulu. Apa dia produce, apa macam mana dia market, apa semua. Yang tu jangan duk cerita perlu ada TikTok apa ni apa semua. Yang tu untuk program susulan. Ya. Kan? Jadi kita nak tahu macam saya beritahu kat Usop itulah. Dia ada telefon jenis apa? Yang Usop kata kena ada telefon canggih sikit tu. Canggih tu maksud dia apa dia? Jadi kita kata dia perlu telefon yang canggih sebab telefon canggih ni jenis apa ni dia membolehkan dia akses ni apa semua program yang tu. Tapi kita nak tahu sekarang dia pakai telefon apa?
Macam UK jahitan tu. Dia sekarang you kena describe dia punya sub activity jahitan tu. Dia buat apa, dia pakai mesin jenis apa ni pasaran dia macam mana, apa semua yang dia dulu. Ya. Apa insya-Allah benda ni nanti pihak fokus akan berbincang ke Milo kan? Dah. You buat belakang kan? Kita cari halangan dulu. Ya. Jangan duk harap pihak fokus. Pihak fokus dia tak tahu halangan. Pihak Dia fokus tak tahu halangan. Tapi Dia pun cuma ada ilmu angan. dari pihak fokus. Ni. Ya. Pihak fokus cuma angan-angan. Ingat halangan ni tu ada. Ada. Sebab Priu pun tak tahu halangan-halangan. Yang tahu halangan ni Taufik. Sebab dia akan tengok sahabat tu, dia akan describe sub activity tu. And then dia duk fikir dalam kepala dia, adakah mesin ni yang menyebabkan hasil dia kurang? Atau dia tak boleh optimalkan, ataupun ada orang kata ada jenis mesin ni boleh buat pattern ni, lagi tak buat pattern ni, so kita kena tanyalah bila dia menjahit dia buat pattern apa. Apa semua. So nak mengetahui dengan lebih mendalam sub activity tu, sebelum kita kata mungkin sahabat tu kata kalau ada jenis mesin ni ke baguslah. Okey, yang tu dia dah tahu. Kesimpulan dia Prof yang saya dapat, kita ni kena tahu belaka. Kita kena belajar banyak. Kita yang kena tahu semua lah. Yang tu yang saya duk sebut semenjak bulan Mei 2020. Kita kena belajar. Apa cerita kena belajar. Kita kena belajar banyak lagi. Kena belajar banyak yang kita kena belajar. Betul. InsyaAllah. Kalau kita sedang kita kena belajar banyak lagi, betul. Alhamdulillah. Anak you dah boleh jadi pakar lah. Pakar dah. Sebab pakar tak ada CJ ke Prof? CJ tak ada lagi. Tak payah dirujuk. CJ anugerah tak ada lagi. CJ pakar dia tak dapat lagi. Macam mana nak bagi pakar? Saya minta lain, kamu bagi lain. Saya minta halangan, kamu nak suruh masuk TikTok. Beres bro, tak apa bro, tak apa. Saya kata apa kena mengenal TikTok dengan sahabat tu menjek ni. Ya. Ada bro, ada kena kena. Nanti sahabat TikTok kepala kita baru kata apa dia bagi cadangan. Usop kata telefon canggih. Apa dia telefon canggih yang nak dicadangkan? Yang tu pihak fokus kata ni telefon jenis ni yang paling sesuai. Macam mana nak pastikan. Yang tu yang kita maksudkan. Cuma masalah besar kita ada lebih kurang 271 sub activity. Yang tu kan? Muna? Kita ada lebih 271 kan? Muna masuk tak? Muna dah? Ya. Berapa sub activity kita? 270 lebih kurang. 270. And then kita ada tafi berapa orang saja? 9 orang. And then kita ada tafid. Tafid dah ada senarai sub activity. So tafid perlu tahu yang paling banyak sub activity yang dia duk tunggu-tunggu nak dapat input ni, bidang-bidang ni. Sebelum tu Taufik kena ceritalah sub activity yang dia ada. And then Priu pun kena pastikan semua 7 Taufik dia ni struktur sub activity, dan dia kena kenal pasti, kena bagi tahu kat secretariat, bagi tahu kat PR fokus bila bidang ni nak siap, sebab aku ada ramai dalam perniagaan macam ni. Kalau macam pendengar runcit, kita ada satu package, pasar malam satu package, gerai ataupun kedai dalam pasar basah, dalam pasar kering, apa semua tu yang kita kena pasti. Okey. Prof, ini ada share yang soalan daripada cabaran halangan yang saya dapat daripada Rosaidi ni. Saya share sekejap. Okey. Ni Prof. Dapat. Ni antara soalan dia lah. Untuk projek jahitan. Sub projek jahitan, ini dia punya soalan-soalan ni daripada Tafiz, daripada Rosaidi, daripada Changan BLS. Fadilah. Ini dia punya soalan-soalan cabaran tu lah Prof. Okey. Turun lagi. Ni dia fizikal apa dia, berapa kos jahitan apa. Okey.
pengurusan ni macam mana, ada kursus belajar tidak, apa kerja tidak. Prof masa 6. Yang 5 saja kita bagi itu Prof. Okey. Dimensi. Okey. Ini bagus. Ini langkah pertama. Jadi ada banyak lah macam ni. Macam Rosadi ni dia kumpul untuk yang berbagai sub kegiatan lah. Ni ada tukang urut, ada car wash, ada goreng pisang, sebagainya lah. Okey. Okey, Bat berhenti tuan Ustaz. Patah balik pikat menjahit ni. Okey. Okey. Rosaidi dah sediakan langkah pertama, soalan-soalan. Okey. Tapi mana dia laporan tentang sahabat ni? Apa nama sahabat ni? Sahabat ni nama Apa ni? Bawah. Atas lah. Yang kita tahu Taufik ya. Sekarang Rosaidi kena pastikan yang Fadilah kita ni dia sediakan laporan khusus tentang sahabat yang buat jahitan ni. Kita tak mau, kita ada soalan tapi apa jawapannya? Misalnya, alatan menjahit lengkap ke tidak? Apa dia? Hari tu kita minta dia orang buat soalan dulu Prof, tak ada lagi jawapan. Betul kita minta soalan. Apa ni? Jadi sekarang kita kata bagus. Soalan pertama, alatan menjahit lengkap ke tidak? Jadi lengkap atau tidak tu satu konsep yang banyak makna. So pertama sekali, Fadilah kena check dengan sahabat ni, dia pergi melawat sahabat menjahit ni, dia describe lah sekarang dia pakai mesin apa. Okay. Ada berapa jenis, dia kena tulis. So dia kena ulas. Apa semua. So ulasan tu yang kita masukkan, bila dah ada ulasan tu, barulah kita kata, oh yang ni cabaran yang pertama, alat ni tak ada, ataupun apa sebagainya lah. So itu langkah yang kedua daripada soalan. Prof. Ya Rosaidi. Ya. Okey, baik. Apa ni yang saya buat ni sebab kita yang last Zoom dengan Prof itu, Prof kata daripada soalan kita akan dapat jawapan. Okey. Saya ni macam A tu, adakah apa ni alatan menjahit lengkap tu tidak? Kita dah ada jawapan dah. Okey. Kita ada 5 ke 10 jawapan. Mana dia jawapan tu? Sebab tu jawapan-jawapan tu nanti yang kita akan jumpa jawapan yang berbeza. Sebab satu sampel menjahit ini merangkumi beberapa orang. Okey. Ya, sahabat lah. Jadi daripada kita kumpulkan daripada 5 sahabat itu jawapan yang berbeza-beza. Jadi kita nampak beza yang sahabat yang dia punya pulangan dia tinggi, yang lebih daripada RM1 yang bawah RM1. Maksudnya ada jawapan yang pulangan tinggi, tidak ada jawapan pada yang pulangan rendah. Gitu. Di situ kita nampak, maksudnya berbalik kepada yang Prof bicarakan tadi itu. Maksudnya dekat situ kita nampak itulah kekurangan dia. Maksudnya kalau dia nak jadikan itu sebagai mentor dia, yang mentor ni kena follow lah. Itu cadangan. Nanti kita akan buka cadangan tu kepada sampel yang pulangan rendah tadi lah. Okey. Yang tu kalau kita nak guna mentor. Jadi dalam kaedah begitulah Prof. Sebab kita pun betul. Kita pun Taufik kita termasuk saya sendiri pun tak ada pengalaman. Kita pun kata tak ada jahit. Bolehlah jahit sulam-sulam, jahit baju koyak ni bolehlah kan, tapi betul. Rosaidi, kita kena ingat macam ni. Kita ni facilitator. Facilitator ni apa kata? Pemudah cara. Pemboleh cara. Pemudah cara whatever. Sebab kita kena cari pakar betul-betul. Macam kambing tu pun kita ada maklumat macam ni saja yang kita faham. Tapi nak maklumat yang lebih ni, Atok pergi jumpa pegawai yang jaga kambing ni di Kuala Selangor ke, Sabak Bernam ke, dia boleh bagi talk macam mana nak selenggarakan kambing. Itu next step. Okey, untuk nak ni. Tapi yang penting sekarang ni, Rosaidi dah ada senarai soalan ni. Bagus. Langkah pertama. Langkah kedua adalah ulas soalan ni, beri ulasan mengikut setiap sahabat. Jangan duk banding lagi dengan sahabat yang berjaya ataupun sahabat yang tidak. Sebab kita kata, Fadilah, kamu ada sahabat ni. Cuba describe
apa dia punya perkhidmatan menjahit dah. Dia buat apa semenjak bila dia mula menjahit apa semua. Yang tu kita nak. Jadi dia kena melawat sahabat tu, mesin apa dia ada, apa ni semua yang berkaitan tu dia menyediakan ulasan. Untuk nak pastikan bila kita duk nak tanya, bila kita tengok dan nak tanya semua tu, sahabat akan bagi komen, mesin ni dah tua ni, tak boleh selalu duk sangkut ke, benang ni selalu putus ke, benang ni selalu duk kosot ke apa semua, ataupun sekarang ni ada Jepun buat keluar mesin yang lebih baik pada yang Taiwan bagi ni apa. Yang tu yang kita ulasan yang kita perlu. Sebab daripada ulasan itulah kita kata jabatan yang teknikal apa dia atau mentor punya tata cara dia macam mana. Yang tu tambah nilai yang seterusnya. Jadi tambah nilai sekarang ni nak kenal pasti ulasan sub aktiviti kita. Soalan dah ada bagus. Macam perniagaan akak ada dibantu oleh siapa? Dia kata saya dibantu oleh anak saudara ke, ataupun adik saya ke, mak saya ke, dapat bajet subsidi contoh dari agensi dah apa semua. Jadi kita cerita bagaimana yang tu semua. Jadi yang tu kita kata ulasan tu. Yang kita maksudkan ulasan. Sebab ulasan tu akan menceritakan kepada kita tentang adakah yang diulas tu halangan ataupun tidak. Kalau dia dah ada kandang yang apa ni mencukupi. Jadi fizikal dia tak ada masalah dah. Kandang dah ada. Maybe bumbung pun dah ada okey dah. So kita kena pergi bidang yang kedua. Dia suntik tak apa ni kambing dia tu nak elak daripada penyakit kuku ke ataupun kurap di telinga ke apa semua. Yang tu kita nak kena pasti dia punya tu. Dan satu lagi Rosaidi, saya cuma bagi 5 yang saya ingat dimensi. Banyak lagi kita ada pengurusan risiko, kawalan penyakit, yang tu semua and then zaman COVID-19 ni yang menjejaskan pergerakan apa semua ni, orang nak datang kita nak ukur orang dengan ni apa semua juga turut terjejas. So yang tu kita nak kena latih tahfiz kita supaya dia dapat merekod status sub aktiviti tu. Sebab kita ada banyak sub aktiviti, mustahil PR Fokus boleh sedia semua. Jadi bila kita ada ulasan daripada tahfiz sendiri tahu apa dia bidang yang nak input yang perlu disediakan. Mungkin lepas tahfiz, pakar kita yang kedua adalah periu. Sebab periu akan jumpa tahfiz selalu duk bincang macam tu. PR Fokus mungkin yang ketiga. Saya yang terakhir lah sebab jarang saya boleh ikut semua tahfiz pun dalam konteks tu. Tapi ulasan tu sangat penting. Okey, boleh tak kita semua periu faham tak yang kalau kita guna misalan Usop dengan Rosaidi? Okey. Okey, Pak. Okey, Prof. Okay, yang ni tentang jahitan ada projek lain tak? Lain daripada Usop tadi Usop iBusiness kan? Saya tak ambil contoh tadi file besar yang Rosaidi ni saya ambil lah. Ini kegiatan sawit ada, kegiatan potong rumput apa semua lah. Okey. Satu PA. Ambil sawit tengok, pergi masuk sawit tengok. Ambil makanan sunnah tengok, makanan sunnah tu tengok. Sekejap. Prof nak sawit dulu. Sawit. Ada sawit. Ni Fadilah juga. Okay. Ni semua dia punya depan. Dia ada 20. Ni lah. Okey. Kelengkapan, okey, bilangan galah kelapa sawit, berapa kos buat galah kelapa sawit, tanah sendiri atau sewa. So yang ni makna kata dia kena sedia laporan lah. Sahabat ni tanah dia di mana, nombor lot dia berapa, mukim dia apa, daerah Sabak Menam ke Kuala Selangor ke, apa macam tu. Jadi yang tu dia ulaslah tentang sub aktiviti sebab kita punya template
kedua kita. Cuma kata dia projek site aktiviti sawit pinjam 15,000. So sekarang kita kata dia pinjam 15,000, dia buat sawit, cerita tentang tanah dia berbukit ke, flat ke, berpaya ke apa semua. Kemudian masuklah soalan-soalan yang dikaitkan tu. Sekarang ni macam Rosadi ni Prof, dia dah fast, dia punya step 1 ni dah ada soalan. Cuma sekarang ni step 2 dia kena buat ulasan jawapan pada soalan ni lah. Dia bukan sebenarnya ulasan kepada soalan ni. Dia kena describe sub-activity. Fadilah kena describe sub-activity sawit yang dikendalikan oleh sahabat. Maksud dia menjawab soalan ni lah, macam kata Sebahagian dia jawab soalan ni. Macam apa alatan, mungkin dia kata dia guna sabit banyak ni apa semua, berapa bilangan galah dia gunakan apa. Maksud dia sambil buat ulasan sambil menjawab lah, macam kata misalnya tanah sendiri atau sewa atau pajak. Fadilah kata sahabat mempunyai 3 keping tanah tanam sawit. Keping duk lot ni, kampung ni, mukim ni. Satu lagi duk di Tanjung Karang. Satu lagi. Yang tu tentang tanah. Tanah sendiri tak mana, tanah sewa. Dan bila kita kata dia ada sewa atau pajak satu tanah, kena cerita pula dia sewa daripada siapa, tempoh sewa dia berapa lama, apa semua. Sebab yang ni akan menjejaskan memberi penerangan input kita package tu. Misalnya dia nak buat parit berapa, nak keringkan air sebab masa 6-7 bulan lagi sewa dah habis. Biar-biarlah. Yang tu kita nak tengok. So mungkin kita kata pembiayaan seterusnya dia pajak untuk 5 tahun ke 10 tahun. That is the way kita nak preparekan ulasan kita tu. Bagus yang saya kata. Sebab Rosaidi dah sediakan soalan ni. Bagus. Tapi yang ni langkah pertama. Langkah kedua nak describe sub-activity berpandukan, bukan berpandukan sepenuhnya pada soalan, tapi nak describe sub-activity. Ada yang boleh guna soalan untuk describe sub-activity. Ada yang tak ada dalam soalan pun dia boleh kaitkan. Misalnya pemasaran. And then misalnya yang saya tahu, yang kita tengok di Beaufort dulu, satu manyang, kita panggil apa? Satu manyang kah sawit tu? Manyang kah? Jadi orang panggil manyang ataupun tandan. Satu tandan tu berapa kilo? Bukan kita kata satu ekar berapa kilo. Cuma kita kata satu tandan ni berapa kilo, sebab kita nak ukur produktiviti pokok tu. So kita tengok saiz dia, sama ada kelapa tu jenis kesit. Kalau tak hujan tak banyak, kelapa tu kecil, buah dia tu tak kembang betul. Tapi kalau pokok berapa tandan? Berapa tandan dia kembang elok apa semua. So that's it. Yang tu yang kita nak describe. So dia kena pilah tengok kebun sawit sahabat tu. Dia tak boleh sembang kat rumah saja. Dia kena pergi tengok macam mana apa. That is part of yang menyebabkan kerja kita ni lebih menarik. Okey, baik. Okey, Prof. Faham tak yang kita permintaan yang kita perlu ni daripada tambah nilai 3. Okey. So sebagai kesimpulan, saya nak minta Priu perlu memastikan semua tahfiz mereka mengemaskinkan putaran tracking bagi mengenal pasti faktor, dimensi, cabaran, halangan yang mempengaruhi pulangan modal atau menjejaskan produktiviti atau penghasilan output sub-aktiviti pembiayaan, macam kita bincangkan dengan Usop dengan Rosaidi tadi. Okey, yang ni kita kena pasti next cycle. Dan Priu kena ingatlah, kalau you perkenalkan kepada tahfiz you, dia akan ambil pusingan dia 2 minggu lah. Kan, untuk kita nak perkenalkan tambah nilai yang seterusnya. So tambah nilai ni kalau belum dia buat, you tahu, once you perkenal, dia ambil 2 minggu untuk nak capai semua 20
20 sampel dia. Okey, the next one, Pak. Okey. Jadi plan tindakan strategik sampel S1 ni. Taufik perlu lengkap plan tindakan strategik sampel dalam folder sampel dengan memasukkan semua bahan tambah nilai tiap-tiap minggu. Misalnya kalaulah Usop dengan Rosaidi dah ada laporan berkaitan dengan soalan-soalan yang dia tanya tu, yang tu masuk dalam folder sahabat dan salinan masuk dalam folder Taufik. Dan Taufik kena bagi satu salinan kepada Priu, dan Priu nak kena beri salinan kepada sekretariat, dan sekretariat akan bagi salinan kepada saya lah dengan bat. Okey, so yang tu. So makna kata bila kita ada tambah nilai tu, kita ada laporan, bukan laporan dia berbeza. Misalnya tadi yang sawit tu, Fadilah akan cerita sahabat ni ada apa semua, laporan tu lah masuk diserahkan kepada sampel dia tu, masuk dalam folder sampel dia, dan salinan tu masuk dalam folder Taufik. So dia ada selari lah, kita ada laporan tu, dan Priu akan akses juga yang tu sebagai input utama. So Priu harus pastikan setiap Taufik mengenaskinikan folder PTS Taufik yang mengandungi semua salinan dokumentasi tambah nilai setiap putaran tracking. Kita putaran pertama kita S20 dulu. Kemudian kita ada template 1, template 2, template 3, template 4, semua duduk dalam PTS Taufik. Dan juga PTS sahabat kita. Sekretariat Task Force akan mengaskinikan dalam pekalan data Task Force untuk tujuan penilaian dan tindakan susulan. So yang tu kita kena pastilah. Okey, the next one, Pak. Prof, yang itu yang mengenai pulangan per ringgit tu, Prof. Kena jelaskan balik, Prof, yang kalau yang tak ada pulangan tu, yang tak ada modal. Yang modal dia habis, tapi dia ada pendapatan A1 yang kita nak bahagi tu untuk per ringgit tu. Okey. Saya belum mendapat input daripada pakar tentang nak kira pulangan ni. Bagaimana nak treat orang yang dah selesai pusingan modal dia tu, dia dah selesai, tapi dia terus menjana pulangan sebab itu peranan modal. Kan, sebab kalau kita tengok tata cara kita, kalau tempoh bayaran balik 50 minggu, bila sampai minggu ke-51 dia tidak ada keperluan untuk membayar balik dah. Sebab dia dah selesai semua, dia rotif lah semua. Jadi tapi kita ada formula untuk kira pulangan, iaitu pendapatan daripada A1 dibahagi dengan jumlah pembiayaan sub-aktiviti tersebut. So walaupun dia dah habis, kita guna jumlah pembiayaan sub-aktiviti yang sebelum tu. Jadi bermakna walaupun dia dah bayar habis, tapi modal dia 10,000 dulu. Jadi pulangan dia kita bagi dengan 10, tapi kita buat catatan yang ni dah selesai apa semua, sehinggalah kita nak cari jalan. Sebab mungkin kita akan ada pendapatan dia 20,000. Tapi oleh kerana dia tidak ada denominator, kita nak tulis itu pulangan 20,000, dia mungkin menjejaskan pola kita. Jadi tak apa, saya akan telitikan macam mana, ataupun mungkin kita boleh perkenalkan tata cara baru yang kata kalau dah selesai tu segala pulangan tu, catatkan pulangan tu. Dia tidak ada berbanding dengan RM1 lah. Misalnya dia dapat 20,000, masuk 20,000. Tapi buat masa sekarang bahagikan dengan jumlah pembiayaan sub-aktiviti
sebelum tu. Sebelum habis sub aktiviti yang berkaitan. Buat sementara waktu. Guna formula yang sama. Boleh tak?